Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi, hari ni kita ada satu benda special sikit sebenarnya. Sebab apa? Apa yang ada kat depan aku ni adalah sebuah telefon yang belum lagi dilancarkan dekat pasaran Malaysia. Tetapi dia dah dilancarkan di pasaran China lebih kurang bulan Februari yang lepas. Dan tak silap aku, pasaran Euro dan India baru-baru ni lah. Dia baru je lancar dekat pasaran international ataupun global. Jadi, aku rasa korang tengok kotak warna ni pun korang dah tahu ini peranti daripada mana. So, hari ni kita nak unbox dan juga buat first hands-on review berkenaan dengan peranti yang terbaru ataupun flagship yang paling tinggi sekali dalam kelasnya, iaitu Realme X50 Pro. Jadi, tak perlu ingat masa lagi, let's check it out. Jadi, first thing first, sebelum kita teruskan video ni lebih jauh, aku nak buat sedikit disclaimer. Kali ni kita ada X50 Pro ni adalah satu loan unit ataupun review unit yang aku pinjam daripada salah satu kedai dekat Melaka, iaitu U Gadget dekat Melaka Central. Jadi kalau ada di antara korang yang nak cari phone-phone harga murah, iPhone ke Android ke, korang boleh riki-riki dia punya kedai dekat Melaka Central, ataupun aku akan letakkan dia punya link nombor telefon di bahagian description di bawah. Jadi disebabkan ini adalah loan unit, jadi aku bagi tahu awal-awal, ada satu perkara yang missing kat dalam kotak ni sebenarnya, iaitu dia punya kotak SIM ejector tools. Dan dalam tu ada documentation. Tetapi yang lain-lain still lagi ada. Jadi for the purpose of unboxing ni, kita hanya akan fokus kepada dia punya charger, adapter dan juga telefon itu sendiri. Jadi boleh lah kan, daripada benda ni kalau nak dapatkan pun sekarang memang agak rare sikit. Jadi ada satu kedai yang berjaya mendapatkan unit ni secara terpakai dan sudi memberikan pinjaman kepada kita. Itu pun dah syukur, alhamdulillah. So thank you bro. Jadi tak menunggu masa lagi, jom kita tengok apa dalam kotak. Nanti kita tengok dia punya design lebih kurang dan kita go through features dia satu persatu. Jadi jom kita mulakan. So kotak dia macam ni lah. Realme memang kotak dia kekuning-kuningan macam ni. Memang aku suka kotak kuning dan simple macam ni. Depan ada X50 Pro Realme. Atas tak ada apa-apa, sisi ada tulisan Chinese sikit. Aku rasa ini Realme X50 Pro 5G. Dekat bahagian bawah ni tak ada terdapat apa-apa, tapi hanya ada varian dia, iaitu 8GB RAM dengan 256GB storage. Dan yang ini adalah warna Rust Red. Dia ada dua jenis warna je, iaitu dia punya Mossy Green, tak silap aku, warna hijau, dan juga warna merah, iaitu Rust Red ni. So jom kita tengok apa ada dalam kotak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So bila buka kotak je, selalunya kita akan dapat satu lagi kotak, Welcome to Realme Family. Kotak tu yang missing. Tetapi alhamdulillah dia punya casing still lagi ada. Dia memberikan kita casing macam ni lah. Ini adalah casing smoke casing dia, silikon. Kat bawah ada telefon tu sendiri, kita keluarkan dulu. So dekat bahagian bawah ada satu bahagian kuning ni, macam biasa angkat keluar. So dekat dalam terdapat dua perkara, iaitu yang pertama, kabel pengecasan Type A kepada Type C. Dalam dia ada warna kuning, nampak tak? Okay, dalam dia ada warna-warna kuning sikit. Alright, itu kabel dia, dah terbuka dah pun. Seterusnya kita ada dia punya adapter pengecasan dua kaki. Dia panggil kali ni adalah Super Dart. Super Dart. Dart yang baling kat dinding tu. Super Dart, dalam pun warna kuning-kuning. Ini adalah kaki 2 pin. So ini adalah berkapasiti 65 watt. Super Dart ni adalah 65 watt. Last but not least, kat bawah ni nasib baik masih lagi ada, iaitu dia punya SIM ejector tools. Alright, nasib baik masih wujud deh. So kita letak tepi semuanya. So guys, inilah dia Realme X50 Pro import set berwarna Rust Red. Oh, memang cantik guys. Alright. Alright, nampak tak? Dia punya finishing tu macam matte tau. Memang nice. Memang nice in hand. Dia macam lava red lah. Kalau kita main game kan, lava red orang panggil. Ke oren-orenan, ke merah-merahan. Memang cantik. Alright. So nanti kita go through punya design. Jadi so sekarang jom kita boot up dulu. Kita setting-setting dan kita go for the rest lah. Alright, jom. Jadi phone pun dah boot up. Macam biasa, bila phone boot up, kita akan melalui proses security. Jadi macam mana juga untuk flagship lain pada tahun 2020 ni, Realme X50 Pro ni hadir dengan dua jenis security, iaitu in-display fingerprint. Macam biasalah, flagship mesti ada in-display fingerprint dan juga face unlock. Jadi jom kita cuba dia punya in-display fingerprint dulu. Alright. 1, 2. Okay. 1, 2. So far in-display fingerprint ni pantas. Now jom kita cuba dia punya face unlock pula. 1, 2. Okay. 1, 2, 3. Okay, memang laju. Bila tekan je on, dia akan terus pop masuk dalam. Okay. Now bila korang masuk je kepada paparan muka utama, korang akan nampak ini adalah dia punya Realme UI. Alright, dia punya ikon-ikon ni sedikit berbeza berbanding macam Realme Malaysia. Kalau Realme set Malaysia, aku nampak dia punya ikon tu memang stockish habis. Tetapi untuk yang ini, aku nampak dia punya ikon tu ada sedikit penalaan untuk Realme UI. Tetapi yang lain-lain masih sama. Dia berasaskan Android 10. Jadi macam biasa, swipe down for notification shade, dan ada dark mode, ada gesture mode. Nampak?
Now, jom kita go through dia punya design sedikit sebanyak. Jadi secara asasnya, skrin ataupun paparan utama Realme X50 Pro ni adalah menggunakan skrin bersaiz 6.44 inci, jenis AMOLED, Full HD+, dan apa yang special tentang skrin dia kali ni adalah dia mempunyai kadar segar semula 90Hz. Sebenarnya tak adalah special sangat sebab apa? Realme 6, Realme 6 Pro dan X2 Pro tahun lepas pun menggunakan skrin refresh rate yang sama. Cumanya untuk kali ni dia punya brightness adalah lebih kurang 1000 nits. Jadi dari segi brightness memang cantik. Dan kalau korang nampak untuk paparan hadapan ni dia ada peel design punya punch hole ni. Jadi dia mendapatkan dual selfie camera. Ada earpiece kat atas, kat bawah ada sikit bezel saja. Lain-lain tak ada apa-apa. Jadi dekat bahagian belakang ni, kat sinilah terselahnya dia punya keunikan dia. Kalau korang nampak dia mempunyai design kaca depan dan belakang ni. Tetapi dekat belakang ni mempunyai design macam matte, seolah-olah macam lava red tau. Tapi yang ini dipanggil rust red, iaitu merah berkarat, RUST. So dekat bahagian belakang ni terdapatnya setup 4 kamera. Nanti kita akan cerita sekejap lagi. Ada logo Realme, ada AI quad camera flash. Itu untuk belakang. Dan kalau korang nampak dia punya belakang ni, bila kita gerakkan dia ada macam warna lain-lain lah. Dekat atas ni sedikit gelap merah macam itulah. Alright, memang nice. Jadi dekat bahagian atas ni tidak terdapat apa-apa, hanya dapat mikrofon dia. Dekat bahagian bawah pula terdapatnya speaker grill, Type-C port dan juga SIM card tray. Seterusnya bahagian sisi sini tidak terdapat apa-apa kecuali volume rocker up and down. Dan kalau korang perasan volume rocker ni dia sedikit ke bawah ataupun ke tengah tau. Jadi untuk memudahkan pencapaian aku rasa. So nice touch. Tak banyak company-company yang ambil berat ataupun partikular tentang kedudukan button seperti Realme. Jadi sebelah sisi lagi satu ni terdapatnya on-off button sahaja. Merangkap dia punya slip button lah. Dan kalau korang perasan kat bawah ni dia ada macam accent warna gold yellow kat tengah ni. So itu dia punya design lebih kurang lah. Jadi jom kita go through punya spek secara ringkas. Jadi macam aku cakap tadi, ini adalah Realme X50 Pro. Ini adalah import China set, menjalankan Realme UI dengan Android 10. Jadi macam biasa, ini adalah flagship Realme untuk tahun 2020 Pro. Jadi memandangkan dia flagship, dia hadir dengan chip pemprosesan Snapdragon 865 dan dengan kemampuan 5G. Dari segi bateri pula, dia mempunyai bateri berkapasiti 4200 mAh sahaja, tetapi hadir dengan pengecasan pantas 65W yang dipanggil dart charge. Okey, jadi dekat bateri tu ada kurang sikit lah untuk standard 2020, tetapi dia memberikan fast charge 65W. Dari segi speaker pula, dia mempunyai support untuk stereo speaker. Jadi atas ni adalah dia punya speaker atas dan juga bawah adalah dia punya down firing speaker. Dan speaker ini ditune oleh Dolby Atmos dan mempunyai high res punya audio lah. Tetapi malangnya dia tidak mempunyai apa-apa bicu audio lah. Macam biasalah flagship dah buang semua tu. Jadi habis untuk dia punya spek lebih kurang secara ringkas. Now jom kita test dia punya kamera pula. Jadi secara ringkasnya, X50 Pro ni mempunyai setup quad kamera di mana kamera utama dia adalah berkapasiti ataupun bersensor 64MP. Manakala kamera kedua adalah telephoto lens mempunyai sensor 12MP. Kamera ultra wide mempunyai sensor 8MP. Dan last but not least adalah depth kamera iaitu 2MP. Dari segi kamera aku boleh katakan dia mempunyai package lengkap lah. Manakala untuk kamera selfie pula dia mempunyai dua sensor tau. Kalau korang nampak kat atas ni dia macam peel punya design. So kamera utama adalah 32MP. Manakala kamera kedua merangkap ultra wide angle punya sensor adalah 8MP. Jadi jom kita test demi kamera Okay, now kita test mula-mula kita test 64MP dulu. 1, 2, 3. Seterusnya kita test biasa punya. 1, 2, 3. Ultra wide angle. 1, 2, 3. Now kita test punya selfie pula. So ini adalah selfie dengan beautiful mode 1 kali zoom. Alright, kita offkan beautiful mode dia. Dan now kita test dia punya ultra wide angle punya lens. Alright. So far apa aku boleh katakan, Realme punya kamera ni daripada kita tengok Realme C itu hari, Realme 6 Pro, dia punya kamera ni memang menepati aku punya cita rasa lah. Compare to Redmi tu hari, Realme punya gambar dia lebih vibrant ataupun lebih warmer. Manakala untuk Redmi dia punya gambar lebih cooler, lebih sejuk. Jadi terpulang pada preference masing-masing. Aku suka gambar yang lebih warmer ataupun lebih vibrant. Dari segi ultra wide angle dia nampak nice. 64MP obviously lah akan sharp. Lain-lain tak ada apa-apa lah. Dia punya selfie kamera pun nampak macam agak okey. Dan macam aku cakap, aku memang suka tau selfie ultra wide. Memang satu feature yang bagus. Aku tak tahu kenapa banyak manufacturer tidak membuat feature seperti sedemikian lah. Alright. Jadi itu untuk dia punya kamera. Now jom kita test dia punya speaker. Okay, jom kita test 1, 2, 3. Kita maksimumkan volume
Okay, Realme X50 Pro ni punya stereo speaker memang aku memang suka. Dia punya bunyi memang padu, memang punchy, cukup rasa lah. Secara conclusionnya, bagi aku nampak tahun ni Realme punya direction macam memang ke arah yang betul. Di mana macam korang nampak, dia melancarkan beberapa siri telefon yang aku boleh katakan agak successful lah. Macam Realme C3. Realme C3 antara dia punya entry level yang memang aku rasa agak hype juga tau. Aku menerima banyak view untuk video tersebut dan banyak sale juga aku nampak kan untuk model tersebut. Lepas tu dia ada Realme 6 di mana peranti mid-range dia yang pertama yang menggunakan 90Hz punya display. Lepas tu diteruskan pula dengan 6i, 6 Pro, dan yang ini kali ni dia hadir pula dengan Realme X50 Pro. Cuma aku tak tahu nanti masuk pasaran Malaysia berapakah tanda harganya. Aku expect sekitar 2,500 ke atas lah. Dia akan jadi 2007 ke 2008. Dia akan lebih kurang Mi 10, lebih kurang OnePlus 8 lah. Dia takkan lari jauh. Sebab apa? Dia menggunakan chip pemrosesan SD865 dengan 5G. So kita nampaklah tahun ni bila ada 5G semua harga mencanak-canak naik. Lain-lain tak ada apa-apa lah. Ini lagi sebuah koleksi flagship yang kita welcome lah dalam pasaran kita pada tahun ni. So guys, sampai sini saja video unboxing dan juga first hands-on review berkenaan dengan Realme X50 Pro, iaitu sebuah flagship 2020 daripada Realme. Adakah flagship seperti ini adalah sebuah flagship yang anda inginkan? Bagi aku, yes, depend pada harga yang ditawarkan nanti. Sebab so far tahun ni Realme menghasilkan phone-phone yang awesome. Bukan paid review Ini memang hakikatnya kita kena akui. Ia menghasilkan phone-phone dengan tanda harga yang menarik daripada tahun lepas hingga tahun ni. So sampai sini saja video kali ni. Macam biasa guys, kalau korang end up suka video-video macam ni daripada channel Izami Gadget, korang boleh klik butang subscribe di bawah dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.